kita dapati para ulama hadis, ashabus sunan, kitab tuan-tuan punya kitab sunan yang 6, kesemua mereka di kalangan bukan Arab. Hanya ulama berkhilaf tentang Imam Muslim, adakah dia Arab atau bukan Arab. Selainnya bukan orang Arab. Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi menyebut dalam penulisannya, kaifa dakhala al-Arabut tarikh, bagaimana orang Arab dapat memasuki sejarah, menceritakan bahawasanya bahasa Arab telah wujud sebelum kedatangan Nabi. Pahlawan-pahlawan Arab sudah wujud sebelum kedatangan Nabi. Keindahan syair mereka sudah ada sebelum kedatangan Nabi. Tetapi mereka tidak memasuki pentas sejarah melainkan dengan kemuliaan Islam. Maka marilah kita mempamerkan kemuliaan ini semula. Orang Islam yang disebut oleh Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian itu kami jadikan kamu umat wasat, umat pertengahan, supaya menjadi contoh teladan, menjadi iktibar, menjadi ukuran kepada orang lain, supaya kamu menjadi saksi kepada umat manusia. Umat ini tidak muncul lagi. Umat ini tidak muncul untuk menjadi contoh. Maka jangan kita tanya mengapa bukan Islam keliru dengan Islam. Orang Islam sendiri keliru. Jangan kita tanya mengapa bukan Islam tidak puas hati dengan Islam. Kita yang memberikan gambaran yang buruk. Jangan kita bincang untuk melaksanakan Islam sebelum kita menjelmakan Islam sebagai ajaran yang menjadi pilihan manusia. Kerana Nabi melaksanakan Islam apabila didapati manusia telah akur tentang keindahannya, sedangkan kita gagal mempamerkan contoh teladan yang baik. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri, dan demikian Umar dan Abu Bakar melakukannya, mereka itu hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Ada tampung di antara bahu kiri dan kanan mereka, dan tidak ada siapa boleh menyatakan mereka melaksanakan hukum dengan kepentingan mereka. Tetapi apabila umat Islam hidup di kalangan orang-orang besar, boleh melakukan apa saja, tidak boleh dipersoalkan. Bahkan dalam sebahagian masyarakat ada kelompok jika dipersoalkan dianggap derhaka dan salah. Lalu kita berbicara tentang pelaksanaan Islam yang kelihatannya akan tidak adil, hanya akan menghukum manusia bawahan dan membiarkan orang atasan. Nabi SAW membawa Islam yang adil. Ketika Islam sampai ke Samarkand pada zaman Umar bin Abdul Aziz, golongan bukan Islam membantah Umar bin Abdul Aziz. Kerana setelah Islam masuk, mereka mula mengetahui satu perkara, bahawa Islam tidak boleh menakluk sesuatu wilayah melainkan setelah diberikan rundingan dakwah dan nasihat, surat menyurat. Maka surat menyurat dakwah seruan kepada Islam tidak berlaku. Mereka membantah kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menghantar surat supaya dibicarakan tentera Islam di Samarkand. Lalu didapati memang tentera Islam tidak mengikut peraturan. Setelah tentera Islam menguasai Samarkand, Qadi Islam memutuskan tentera Islam bersalah. Mereka mesti keluar semua sekali daripada Samarkand. Dan mereka keluar kesemuanya. Mengejutkan bukan Islam, hanya sekeping surat, golongan Islam dibicarakan oleh Qadi Islam dan dihukum untuk keluar daripada bumi yang telah mereka kuasai. Mereka keluar. Umat Islam Samarkand heran. Dan kemudian barulah mereka menghantar surat, melakukan prosedur biasa dan masuk semula ke Samarkand. Kali ini mereka masuk, orang Samarkand bukan membayar jizyah, tetapi menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah Islam. Inilah Islam di dalam sejarahnya. Inilah Islam yang kita semua telah kehilangan keindahannya. Masalah yang terbesar di dalam semua masyarakat yang dikuasai oleh orang Islam di kalangan orang Islam, kemiskinan dan pengangguran di kalangan orang Islam,
dadah dan seumpamanya di kalangan orang Islam, keciciran pendidikan di kalangan orang Islam, vandalisme dan seumpamanya di kalangan orang Islam. Tiba-tiba kita hendak memberitahu kepada bukan Islam, Islam is a way of life, Islam adalah cara hidup. Mereka tidak mempercayai Islam benar. Kamu lihatlah mukjizat Quran, mereka tidak dapat memahaminya. Mereka hanya akan melihat keindahan Islam melalui keindahan akhlak dan contoh teladan daripada kita.